618. Astrolab yakin anda pernah dengar mengenai Tan 618. Lohong hitam terbesar pernah dijumpai dan disahkan saintis. Kita akan mulakan perjalanan antara bintang untuk meneroka salah satu lohong hitam paling dahsyat yang pernah ditemui. Tan 618. Astrolab membawa anda lohong hitam gergasi Tananzila 618. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Sebelum kita menuju ke lohong hitam gergasi Tan 618, Astrolab ingin anda faham beberapa perkara. Prinsip asas astrofizik membawa kepada pembentukan lohong hitam, terutamanya tingkah laku bintang besar dan keruntuhan graviti yang boleh berlaku dalam keadaan tertentu. Hasil pembentukan dari bintang berjisim besar, lohong hitam akan terbentuk apabila bintang besar menghabiskan bahan api nukliernya. Dalam teras bintang besar, tindak balas pelakuran nuklear mewujudkan tekanan luar yang menentang daya graviti, yang menarik segala-galanya ke dalam. Apabila bintang besar kehabisan bahan api, keseimbangan ini terganggu. Daya graviti mengambil alih, menyebabkan teras bintang runtuh di bawah graviti yang sangat besar. Jika cukup besar, keruntuhan ini boleh mengakibatkan letupan supernova. Lapisan luar bintang diusir ke angkasa, meninggalkan teras yang runtuh. Jika jisim teras yang tinggal berada di atas ambang kritikal tertentu, kira-kira 2 hingga 3 kali jisim matahari, daya graviti menjadi begitu kuat sehingga tiada apa-apa pun walaupun cahaya boleh terlepas daripadanya. Jisim yang tertumpu pada teras ini dipercayai runtuh menjadi titik ketumpatan tak terhingga yang dikenali sebagai ketunggalan, dikelilingi oleh sempadan yang tidak kelihatan yang dipanggil ufuk peristiwa. Setelah terbentuk, lohong hitam dicirikan oleh jisim dan putarannya. Lohong hitam boleh dikelaskan sebagai lohong hitam jisim bintang dengan jisim beberapa kali ganda daripada matahari, atau lohong hitam supermasif yang terdapat di pusat kebanyakan galaksi dan mengandungi berjuta-juta atau berbilion kali ganda jisim matahari. Lohong hitam memainkan peranan penting dalam dinamik dan evolusi galaksi. Sebagai contoh, lohong hitam supermasif dianggap mempengaruhi pengedaran bintang dan gas dalam galaksi induk mereka. Proses bertenaga di sekitar lohong hitam, terutamanya quasar, nukleus galaksi aktif, boleh memberi kesan yang meluas pada persekitarannya. Walaupun kita mempunyai pemahaman teori yang baik tentang bagaimana lohong hitam terbentuk, sifat ketunggalan yang tepat di tengah-tengah lohong hitam masih menjadi topik penyelidikan yang berterusan dalam hukum asas fisik. Tan 618 terletak di Buruj Canes Venatici dan merupakan gergasi kosmik yang mencabar pemahaman kita tentang keunikan alam semesta. Raksasa kosmik terletak sejauh 375 juta tahun cahaya dari bumi. Tan 618 bukanlah lohong hitam yang biasa pernah anda ketahui. Ia dikategorikan sebagai lohong hitam supermasif, dicirikan oleh saiz yang membingungkan fikiran dan pengaruh graviti yang luar biasa. Untuk memahami saiz sebenar Tan 618, bayangkan lohong hitam dengan jisim bersamaan 66 bilion kali ganda matahari kita. Ya, 66 bilion jisim matahari kita. Ini menjadikan Tan 618 sebagai salah satu lohong hitam paling besar pernah wujud dan diperhatikan. Bagi meletakkannya dalam perspektif, saiznya menewaskan lohong hitam supermasif di tengah bima sakti kita, iaitu Sagittarius A, pada faktor yang menakjubkan. Mencari Tan 618 bukanlah sesuatu yang mudah. Ahli astronomi pada mulanya mengenal pasti lohong hitam besar ini melalui pemerhatian yang dibuat oleh Sloan Digital Sky Survey. Teleskop lanjutan seperti Balai Cerap Keck dan Very Long Baseline Array VLBA telah membenarkan para saintis menyelidiki lebih mendalam misteri yang mengelilingi Tan 618. Pemerhatian ini telah memberikan gambaran penting tentang sifat dan tingkah lakunya. Tan 618 bukan sebarang lohong hitam. Ia juga diklasifikasikan sebagai quasar. Quasar adalah objek yang sangat bertenaga dan bercahaya yang dikuasakan oleh pertambahan jirim ke dalam lohong hitam supermasif. Dalam kes Tan 618, jirim yang berpusing ke dalam lohong hitam melepaskan sejumlah besar tenaga menjadikannya bersinar sebagai salah satu objek paling terang di alam semesta.
Apa yang menjadikan TON 618 lebih menarik ialah kecerahannya. Gergasi kosmik ini mengatasi keseluruhan galaksi, memancarkan tenaga yang setara dengan gabungan ribuan bima sakti. Sumber kilauan luar biasa ini masih menjadi topik penyelidikan berterusan. Tetapi saintis percaya ia dikaitkan dengan cakra pertambahan, jisim gas dan debuan yang berputar ke dalam lohong hitam. Apabila kita menghampiri TON 618, kita memasuki suatu keadaan yang melampau. Daya graviti berhampiran lohong hitam supermasif ini sangat kuat sehingga ia meledingkan ruang dan masa, mencipta fenomena seperti kanta graviti. Masa itu sendiri terjejas, mengalami pelebaran yang ketara seperti yang diramalkan melalui teori kenisbian Einstein. TON 618 bukan sekadar tontonan kosmik. Ia memainkan peranan penting dalam permaidani besar kosmos. Lohong hitam supermasif seperti TON 618 dianggap mempengaruhi evolusi galaksi. Tarikan graviti mereka boleh membentuk taburan bintang dan gas dalam galaksi, memberi kesan kepada struktur dan dinamika sepanjang skala masa kosmik. Apabila teknologi semakin maju, semakin tinggi keupayaan kita untuk meneroka alam semesta. Misi angkasa lepas dan teleskop yang lebih berkuasa seperti teleskop angkasa James Webb berupaya untuk mendedahkan rahsia lanjut TON 618. Para saintis tidak sabar untuk memahami selok-belok gergasi kosmik ini dan bagaimana ia sesuai dengan naratif kosmos yang lebih luas. Adakah terdapat lohong hitam yang lebih besar dari TON 618? Ya, mungkin wujud lohong hitam dengan saiz yang luar biasa, akan tetapi belum ada sebarang pencabar bagi lohong hitam ini. Selama bertahun-tahun, anda telah mendengar fakta mengenai lohong hitam, memahami sedikit sebanyak mengenainya dan menimbulkan rasa ingin tahu apa fungsi sebenar lohong hitam. Astrolab akan memberitahu anda beberapa fakta menarik mengenai lohong hitam yang anda tidak pernah dengar selama ini. Yang pertama, lohong hitam mempunyai rerambut. Pada tahun 1960-an, ahli fizik John Wheeler mencadangkan bahawa lohong hitam tidak mempunyai rambut, yang bermaksud bahawa setiap objek kosmik tertentu hanya boleh dibezakan melalui putaran momentum sudut dan jisimnya. Sebarang maklumat pembezaan lain tentang lohong hitam dianggap rambut dan dianggap hilang di sebalik ufuk peristiwa yang tidak dapat ditembusi lohong hitam. Sempadan di sekeliling lohong hitam yang tidak boleh terlepas daripada apa-apa, termasuk cahaya. Tak faham. Rambut ialah istilah metafora yang digunakan untuk menerangkan ciri atau maklumat tambahan yang mungkin dibawa oleh lohong hitam melebihi jisim, cas dan putarannya atau sudut momentum. Ciri-ciri tambahan ini sering dirujuk sebagai rambut lohong hitam. Dalam istilah yang lebih mudah, ia membayangkan bahawa lohong hitam setelah terbentuk adalah objek yang mudah dicirikan oleh hanya beberapa sifat. Selain dari itu, pernahkah anda terfikir bahawa lohong hitam juga mempunyai pancurannya sendiri? Lohong hitam sebenarnya dikelilingi oleh aliran gas dan debuan yang mengelilingi lubang seperti air yang mengalir ke dalam longkang. Geseran dalam bahan ini menjana haba yang mewujudkan struktur bergolak seperti ribut dalam gas, dan gerakan ini juga menghasilkan gelang melengkung yang mengelilingi lajur dalaman jirip yang memanah terus ke udara, mirip air pancut. Dari satu segi lain, lohong hitam boleh mengeluap. Mekanik kuantum menyediakan cara lain bagi zarah untuk melepaskan diri dari lohong hitam. Menurut teori, sepasang zarah subatom sentiasa berkedip masuk dan keluar dari kewujudan ufuk peristiwa lohong hitam. Fenomena radiasi Hawking sebenarnya boleh menyebabkan lohong hitam mengecut dan akhirnya menjejak dalam jangka masa yang lama. Ini membawa kepada salah satu permasalahan radiasi Hawking, iaitu adakah terdapat dinding-dinding api di sekeliling lohong hitam itu sendiri. Zarah-zarah subatom yang dihasilkan oleh sinaran ini terjerat, bermakna apa yang berlaku kepada salah satu akan segera dirasai oleh yang lain. Satu teori berpendapat bahawa lohong hitam menghasilkan tenaga yang menggila disebabkan oleh kekusutan zarah. Hasil yang mengikut hukum mekanik kuantum akan menghasilkan dinding api yang bergelora. Satu lagi fakta menarik. Lohong hitam boleh menjadi jirim gelap. Tidak lama selepas dentuman besar, alam semesta sepatutnya menghasilkan banyak lohong hitam kecil. Oleh kerana ciri-ciri ini adalah objek besar yang tidak mengeluarkan cahaya, sesetengah ahli fizik telah menjangkakan bahawa lohong hitam primordial ini boleh menyumbang kepada jirim gelap
bahan misteri yang membentuk sebahagian besar jirim dalam kosmos. Tetapi idea tersebut bersifat kontroversi memandangkan data dari Balai Cerak Gelombang Graviti Laser Interferometer atau LIGO telah menolak alam semesta yang dipenuhi dengan banyak lohong hitam yang sangat kecil. Berkemungkinan lohong hitam bersaiz sederhana masih bersembunyi di luar sana. Walaupun pemerhatian mencadangkan ia hanya membentuk antara 1 hingga 10% daripada jirim gelap, para saintis mungkin telah melihat lohong hitam dari alam semesta lain menurut satu pemerhatian yang menunjukkan bahawa alam semesta kita bukannya yang tertua. Alam semesta terdahulu mungkin telah wujud sebelum kita dan akan mengandungi lohong hitam. Ahli fizik matematik Universiti Oxford terkenal Roger Penrose telah berhujah bahawa sinaran latar belakang kosmik, peninggalan bertenaga dari Big Bang, mengandungi kesan lohong hitam dari tempoh masa sebelum terciptanya alam semesta kita. Para saintis lain berpendapat bahawa data Penrose tidak lebih daripada bersifat rawak semata-mata. Apa jua teori dan fakta berkaitan lohong hitam tetap menjadi satu tanda tanya kepada kita. Kenapa bintang mati yang sepatutnya terkubur berfungsi menyedut jirim di sekelilingnya? Anda mempunyai jawapannya? Komen di bawah dan jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.